Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi para pelajar pada kali ini dalam slot pembelajaran Kelantan Ikhlas. Okey, pada hari ini cikgu akan berkongsi satu lagi tajuk geografi di tingkatan 3, iaitu bahagian geografi manusia yang bertajuk sumber semula jadi di Malaysia. Okey, baiklah para pelajar. Sebelum itu, cikgu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama cikgu ialah Sarifah binti Ibrahim dari SMK Jeli Kelantan. Okey, berpandukan slide pada yang pertama tu, para pelajar boleh melihat contoh beberapa keping gambar yang menunjukkan sumber semula jadi yang terdapat di Malaysia. Okey, jadi untuk mempelajari bab 6 pada hari ini, ingin cikgu membincangkan tentang tajuk sumber kepada 3 bahagian. Okey, apakah hasil pembelajaran yang pelajar akan perolehi pada akhir pembelajaran nanti? Okey, untuk bab 6 ini, cikgu akan fokuskan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, diharapkan para pelajar boleh menyatakan sumber semula jadi di Malaysia. Yang kedua, para pelajar boleh mengenal pasti taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi. Okey, berpandukan kepada 3 hasil pembelajaran nanti, cikgu akan memfokuskan kepada bahagian pertama terlebih dahulu. Jom para pelajar kita terteki apakah yang dikatakan dengan sumber. Okey, baiklah, berpandukan slide ini, para pelajar cikgu harap telah pun ada dalam fikiran para pelajar tentang sumber. Okey, sumber ni merupakan satu bahan ataupun punca yang boleh digunakan ataupun boleh dibangunkan untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Jadi sumber yang terdapat negara kita ini adalah sumber semula jadi yang mana terhasil daripada alam sekitar ataupun di sekeliling kita. Contoh sumber ini ialah termasuklah sumber air, sumber tanah, sumber hutan dan sumber mineral. Berpandukan contoh-contoh tersebut, di sini cikgu akan bincangkan tentang menamakan sumber terlebih dahulu. Okey, jadi cikgu harap para pelajar bersedia apakah jenis-jenis sumber yang terdapat negara kita Malaysia. Okey. Seterusnya para pelajar, kita tengok pula slide yang seterusnya berkenaan dengan sumber semula jadi yang mana pada peringkat awal cikgu telah fokuskan kepada 3 bahagian. Jadi di sini ingin cikgu ulangi semula bahawa para pelajar diharapkan boleh nanti mengenal pasti ataupun menyatakan apakah sumber semula jadi yang terdapat di negara kita Malaysia. Yang kedua, para pelajar boleh mengenal pasti dari segi taburan ataupun kedudukan sumber-sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Seterusnya, di peringkat akhir nanti, para pelajar akan dapat mengenal pasti serta menghuraikan kepentingan sumber semula jadi kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Okey, para pelajar dah sedia ke belum? Okey, sekarang kita nak tengok apakah berkenaan dengan menyatakan sumber semula jadi tersebut. Okey, berpandukan slide ini, okey, di sini para pelajar boleh membahagikan sumber semula jadi kepada 2 jenis, iaitu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Apakah pula maksud sumber boleh baharu? Dan apakah pula maksud sumber tidak boleh baharu? Sumber boleh baharu ialah sumber yang kita boleh gunakan secara berterusan sepanjang masa. Okay? Dan sumbernya dijamin tidak akan kehabisan ataupun tidak akan mengalami kepupusan. Dan sumber ini juga boleh dijana ataupun boleh dihasilkan oleh manusia untuk memastikan bekalan sumber ini sentiasa ada dan berterusan. Okey, cikgu dah terangkan maksud sumber boleh baharu. Apakah pula maksud sumber tidak boleh baharu? Okey, baiklah para pelajar. Sumber tidak boleh baharu ialah sumber yang akan kehabisan ataupun akan pupus jika ianya diguna secara berterusan
tanpa perancangan dan kawalan yang baik. Pembentukan bahan sumber ini mengambil masa ataupun mengambil tempoh yang amat lama. Okay, jadi sebab itulah sumber tidak boleh baharu, tidak boleh dijanakan semula ataupun tidak boleh digantikan semula. Okay, jadi cikgu harap para pelajar telah pun ada dalam fikiran tentang sumber semula jadi dari segi jenisnya. Okay, sekarang kita tengok pula slide yang berikutnya. Okay, berkenaan dengan sumber semula jadi ini, iaitu sumber boleh baharu. Antara contohnya di sini ialah sumber hutan. Okay, sumber hutan di negara kita Malaysia, kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis. Antaranya ialah hutan gunung. Okey, cikgu harap para pelajar masih lagi ingat tentang tajuk hutan dalam geografi di tingkatan 1. Okey, hutan gunung ini biasanya terdapat di kawasan tanah tinggi. Contohnya di banjaran-banjaran. Manakala hutan pantai pula terdapat di sekitar pinggir pantai yang panjang. Contohnya di pantai Terengganu. Okey, hutan paya pula kita boleh bahagikan pada dua jenis, iaitu hutan paya air tawar dan hutan paya air masin ataupun hutan paya bakau. Selain itu, terdapat juga hutan hujan tropika. Okey, manakala sumber boleh baharu yang lain di sini, kita boleh bincangkan dari segi sumber tenaga suria ataupun sumber tenaga cahaya matahari. Begitu juga dengan sumber tanah. Okey, yang terdiri daripada lapisan organik dan lapisan bukan organik. Okey, seterusnya sumber boleh baharu juga kita akan bincangkan dari segi taburan sumber air yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, dari segi sumber tidak boleh baharu pula, di sini cikgu telah bahagikan kepada dua bahagian, iaitu dari segi mineral logam dan mineral bukan logam. Apakah contoh mineral logam? Okay, antara contoh yang kita boleh kenali di sini ialah antaranya boksit, biji timah dan emas. Manakala mineral bukan logam pula antaranya ialah gas asli, kaolin, arang batu. Okey, itu adalah beberapa contoh kategori sumber yang boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, para pelajar, cikgu harap setakat ini para pelajar telah pun dapat membezakan antara dua jenis sumber tersebut, iaitu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Okey, seterusnya kita tengok pula dari segi gambar berkenaan dengan sumber tidak boleh baharu yang terdapat di negara kita Malaysia, itu sumber mineral. Sumber mineral ini salah satu-satunya sumber yang tidak boleh diganti ataupun tidak boleh dijana semula untuk menggantikan sumber yang telah habis. Jadi kita perlulah merancang penggunaan sumber ini supaya ianya tidak kehabisan di peringkat awal lagi. Okey, antara contoh sumber tidak boleh baharu di sini ialah seperti mana yang cikgu telah senaraikan tadi, iaitu dari segi sumber mineral logam dan sumber mineral bukan logam, iaitu antaranya boksit, biji timah, kaolin, gas asli, petroleum, arang batu, yang mana ianya banyak memberi kepentingan dari segi pembangunan ekonomi negara kita Malaysia. Jadi di sini para pelajar hendaklah mengenal pasti taburan dan juga jenis sumber tidak boleh baharu tersebut. Okey, seterusnya kita tengok pula slide yang berikutnya berkenaan dengan sumber boleh baharu, iaitu sumber hutan. Jadi di sini sumber hutan pada peringkat awal tadi cikgu telah bahagikan kepada 5 jenis sumber hutan yang terdapat di Malaysia, iaitu hutan gunung, hutan hujan tropika, hutan paya, iaitu paya air tawar dan hutan paya air masin ataupun hutan paya bakau, dan juga hutan pantai. Jadi di sini sumber hutan inilah terdiri daripada sumber yang boleh diperbaharui, iaitu sumber yang kita boleh janakan semula supaya boleh menggantikan sumber yang telah diterokai ataupun sumber yang telah digunakan. Jadi di sini sumber hutan terdiri daripada tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Antara contoh tumbuh-tumbuhan ialah kayu keras berharga yang terdapat dalam hutan hujan tropika. Contohnya kayu cengal, kayu meranti, dan juga terdapatnya hidupan liar di dalam hutan hujan tropika tersebut. Selain itu, kita boleh kenal pasti pula
sumber hutan pantai ataupun hutan paya bakar yang juga merupakan sumber yang boleh diperbaharui. Jadi di sini sumber hutan ini ialah sumber pokok yang kita boleh tanam semula. Contohnya apabila kita melakukan penerokaan terhadap sumber hutan, maka perlulah kita menggantikan sumber tersebut supaya bekalannya sentiasa ada dan berterusan. Lagipun ianya amat penting kepada generasi akan datang. Selain itu, sumber hutan ini juga banyak memberi kepentingan dari segi boleh menyederhanakan suhu, boleh mengurangkan gerakan jisim ataupun hakisan tanah, boleh menjadi sebagai ekosistem pada hidupan liar dan juga sebagai habitat flora dan fauna. Jadi sekiranya sumber hutan ini kita perlu pelihara, kita perlu jaga dan kita perlu kawal. Begitu juga ia menjadi sebagai habitat kepada hidupan liar di dalam kawasan hutan tersebut. Jadi untuk memastikan sumber hutan ini sentiasa ada, kita hendaklah memastikan dilakukan penanaman semula dan haiwan-haiwan liar itu boleh dibiarkan semula supaya sumber tersebut sentiasa ada. Kerana sumber hutan ini dikategorikan sebagai sumber yang boleh diperbaharui. Okey, para pelajar, kita tengok pula berkenaan dengan beberapa contoh sumber air. Jadi sumber air di sini ialah salah satu sumber yang boleh diperbaharui selain daripada sumber hutan. Jadi antara punca-punca sumber air yang terdapat di negara kita Malaysia ialah contohnya air laut, okay, air tawar. Okay. Jadi di sini daripada gambar-gambar tersebut telah menunjukkan betapa pentingnya sumber air ini kepada kehidupan di negara kita. Jadi sebagai sumber air minuman, sebagai memberi peluang pekerjaan kepada penduduk dan juga sebagai habitat hidupan air ataupun habitat hidupan akuatik. Jadi di sini sumber air merupakan sumber semula jadi yang kedua pentingnya dan juga banyak memberi sumbangan dari segi pembangunan ekonomi negara kita Malaysia. Okey, para pelajar, setakat ini cikgu telah bincangkan dua jenis sumber boleh baharu iaitu sumber hutan dan sumber air. Okey, kita tengok pula kepada dari segi sumber tanah. Sumber tanah ia juga merupakan sumber semula jadi dan sumber yang boleh diperbaharui ataupun sumber boleh baharu. Jadi sumber tanah ini merupakan bahagian ataupun lapisan atas permukaan bumi yang terbentuk daripada bahan organik dan bahan bukan organik. Contohnya sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, okay? Daun-daun pokok yang reput, yang mati, yang berguguran. Okay, ataupun pemecahan batu-batuan di kawasan sekitar juga menjadi punca kepada terjadinya sumber tanah, iaitu bahan organik dan bukan organik. Jadi di sini sumber tanah pula kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis yang terdapat di negara kita Malaysia. Antaranya ialah tanah aluvium. Okey, cikgu harap para pelajar boleh mengenal pasti apakah kepentingan tanah aluvium tersebut. Jadi kawasan tanaman padi sawah, iaitu yang terdapat di sekitar tepi sungai, contohnya di dataran Kelantan, dataran Kedah Perlis, dataran Terengganu, daerah Krian Perak merupakan kawasan penanaman padi sawah yang utama di Semenanjung Malaysia. Jadi kawasan tanaman padi sawah tersebut merupakan kawasan yang bertanah aluvium. Jadi di sini pentingnya penggunaan tanah aluvium dari segi aktiviti pertanian tanaman padi sawah. Manakala tanah jenis laterit pula sesuai diguna sebagai kawasan pertanian tanaman getah dan kelapa sawit. Okey, selain itu kawasan bertanah elektrik juga kawasan bertanah elektrik pula ialah kawasan yang bercerun, yang mana keadaan muka buminya tidak rata, yang tidak menyebabkan air bertakung di kawasan tersebut. Sebab itulah kawasan tanah elektrik sesuai dijadikan kawasan pertanian tanaman getah dan kelapa sawit. Okey, kita tengok pula tanah gambut. Okey, tanah gambut kebanyakan terdapat di kawasan sekitar hutan paya air tawar. Dan kawasan tanah gambut ini pula sesuai dijadikan sebagai kawasan tanaman nanas, yang mana kebanyakan kawasan ini merupakan kawasan di sekitar Johor, iaitu di kawasan Labis, Keluang merupakan kawasan tanaman nanas yang utama di
semenanjung Malaysia. Okey, yang keempat pula ialah tanah berpasir. Tanah berpasir biasanya kita dapati di sekitar pinggir pantai. Okay? Yang mana ianya sesuai ditanam dengan pokok kelapa yang juga memberi sumbangan dari segi pembangunan ekonomi kita. Jadi berpandukan slide ini, para pelajar telah dapat mengenal pasti sumber tanah yang merupakan juga sumber jadi yang ketiga di negara kita, Malaysia. Okey, seterusnya kita bincangkan pula berkenaan dengan taburan sumber hutan di Malaysia. Okey, bahagian pertama tadi cikgu telah menamakan sumber semula jadi yang terdapat di negara kita. Dan bahagian kedua ini pula cikgu harap para pelajar boleh menggunakan peta ini sebagai panduan untuk mengenal pasti lokasi ataupun taburan sumber hutan yang terdapat di negara kita, Malaysia. Okey, berpandukan peta. Di ruangan petunjuk itu, para pelajar boleh melihat bahawa sumber hutan kita boleh dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu hutan hujan tropika, hutan gunung, hutan paya air tawar, hutan paya air masin dan juga hutan pantai. Jadi taburan sumber hutan itu, kalau para pelajar lihat berpandukan peta, itu kawasan hutan gunung. Kebanyakannya terdapat di bahagian tengah semenanjung Malaysia dan juga bahagian tengah Sarawak dan Sabah. Okey, yang mana kawasan hutan hujan tropika pula kebanyakan meliputi hampir keseluruhan kawasan yang mana merupakan kawasan hutan yang lebih luas ataupun yang paling luas berbanding dengan 4 jenis hutan yang lain. Okey, berpandukan peta didapati kawasan banjaran gunung, contohnya kawasan Tanah Tinggi Cameron, kawasan Tanah Tinggi Kundasan merupakan kawasan tinggi ataupun kawasan tanah tinggi ataupun kawasan berhutan gunung. Manakala berpandukan peta juga, para pelajar boleh mengenal pasti taburan hutan pantai. Yang mana kita dapati hutan pantai yang paling luas iaitu terdapat di negeri Terengganu. Okey, baiklah para pelajar, berpandukan peta tersebut, cikgu harap para pelajar nanti boleh melabel peta ataupun menandakan lokasi serta taburan di manakah terdapatnya sumber-sumber hutan di negara kita, Malaysia. Okey. Okey, para pelajar, kita tengok pula berpandukan slide yang berikutnya, iaitu pembahagian sumber hutan tadi mengikut kawasan yang lebih khusus. Okey, baiklah para pelajar, berpandukan peta ini yang mana kita boleh mengenal pasti taburan sumber hutan yang lebih khusus di kawasan-kawasan tertentu. Contohnya, di kawasan lokasi Pantai Terengganu yang merupakan kawasan hutan pantai yang paling luas di negara kita, Malaysia, iaitu dapatnya di sekitar pinggir laut yang mempunyai tanah berpasir yang mana sesuai dijadikan sebagai kawasan tanaman kelapa dan bersaliran baik. Itu kawasan yang tidak bertakungnya air. Okey, manakala di kawasan hutan paya air tawar pula ialah di sekitar Tasik Chini di negeri Pahang yang merupakan kawasan ini terletaknya di kawasan pedalaman dan bertanah gambut. Okey, itu yang sesuai digunakan untuk tanaman nanas, bersaliran buruk dan bertakung air. Okey, bersaliran buruk kerana memang kawasan hutan paya air tawar boleh menyebabkan air bertakung di sekitarnya. Okey, di kawasan muara Sungai Bernam di Selangor pula ialah merupakan kawasan hutan paya air masin ataupun hutan paya bakau. Yang mana di situ terdapatnya tanah yang berlumpur yang mana sesuai ditanam dengan pokok bakau sebagai pencegah hakisan ombak ataupun sebagai zon penampan ombak. Dan di kawasan hutan paya bakau juga menjadi habitat bagi hidupan akuatik seperti ketam, udang dan ikan. Okey, manakala kita tengok pula di kawasan sekitar di negeri Sabah yang merupakan kawasan banjaran keroka ataupun kawasan tanah tinggi. Yang mana di sini merupakan terdapatnya hutan gunung. Jadi para pelajar boleh melihat berpandukan petunjuk yang berwarna hijau yang menunjukkan di situ terdapatnya tanah tinggi yang mana sesuai dijadikan kawasan pelancongan dan juga kawasan tanaman hawa sederhana seperti kobis, bunga, sayur-sayuran dan teh. Manakala di kawasan pedalaman di negeri Sarawak pula terdapatnya kawasan kaki bukit yang mana di situ ialah terdapatnya kawasan hutan hujan tropika
Jadi hutan hujan tropika ini pula mempunyai 4 lapisan yang nyata. Jadi di sini wujudnya hutan hujan tropika yang luas di negeri Sarawak, yang mana di sini juga bersaliran baik dan bertanih elektrik. Jadi para pelajar, berpandukan petunjuk yang terdapat pada peta ini, di sini kita bincangkan kepada 5 jenis sumber hutan. Itu merupakan sumber yang boleh diperbarui di negara kita, Malaysia. Okey, baiklah para pelajar. Okey, kita tengok pula taburan sumber boleh baharu, iaitu dari segi sumber air. Okey, yang pertama tadi taburan sumber boleh baharu sumber hutan. Okey, berpandukan peta ini taburan sumber boleh baharu sumber air itu khusus kepada pembinaan empangan hidroelektrik. Jadi berpandukan peta, para pelajar boleh melihat dari segi nombor yang cikgu telah tandakan pada peta tersebut, yang mana terdapatnya empangan-empangan yang dibina di peringkat hulu sungai. Okey, mengapakah agaknya empangan ini perlu dibina di hulu sungai? Okey, di kawasan hulu sungai kita dapati aliran sungai yang sangat laju ataupun sangat deras. Maka di situ sesuailah untuk kita bina empangan hidroelektrik. Kerana kuasa ataupun tindakan air mengalir yang laju tadi boleh menyebabkan terbin akan berputar dan boleh menjana tenaga hidroelektrik. Jadi daripada peta tersebut, lokasi ataupun taburan sumber boleh baharu iaitu sumber air, yang mana yang bertanda 1 iaitu di kawasan empangan Pergau, okey, di negeri Kelantan. Okey, yang kedua empangan Temenggur, ketiga empangan Bersiar, yang keempat empangan Kenering, yang kelima empangan Cenderuh. Okey, yang mana yang kesemuanya itu tadi terdapat di negeri Perak. Okey, jadi di sini kita dapati kawasan-kawasan empangan tersebut semuanya dilabel di kawasan sungai utama. Yang mana sungai utama itu merupakan punca stesen jana kuasa hidroelektrik. Begitu juga di negeri Sarawak dan negeri Sabah. Okey, di atas peta didapati terdapatnya nombor 9, 10 dan 11. Yang mana di situ terdapatnya empangan batang air di Sarawak, empangan bakun dan juga empangan murum. Manakala di Sabah terdapat empangan tenompangi. Jadi di sini lokasi ataupun taburan kawasan empangan hidroelektrik tadi merupakan sumber utama kepada sumber air di negara kita, Malaysia. Jadi sumber air di sini menjadi tempat pembinaan stesen jana kuasa hidroelektrik kerana sumber ini ialah sumber yang boleh dibaharui ataupun sumber semula jadi boleh baharu. Okey, para pelajar. Okey, di sini cikgu ingin bincang. Okey, para pelajar, di sini cikgu ingin bincangkan dari segi sumber tenaga alternatif yang terdapat di negara kita, Malaysia. Okey, sumber tenaga alternatif ini ialah sumber tenaga pilihan. Selain daripada sumber-sumber tenaga yang telah sedia ada. Itu antaranya ialah sumber yang berasaskan sumber semula jadi, sama ada sumber air, sumber suria ataupun sumber angin. Okey, dan sumber ini ialah mesra alam. Okey, bermaksud di sini sumber ini tidak mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar, sama ada pencemaran air, pencemaran udara ataupun pencemaran bau. Dan contoh-contoh sumber ini ialah sumber tenaga biomas yang terhasil daripada perebutan sisa-sisa pertanian dan juga najis haiwan. Jadi sisa-sisa pertanian contohnya hampas tebu, sekam padi, hampas kelapa sawit boleh dijadikan, boleh dijanakan untuk menghasilkan sumber tenaga biomas. Okey, selain itu sumber tenaga ombak dan juga sumber tenaga angin. Okey, kita tengok pula di negara kita Malaysia, antara sumber tenaga alternatif yang terdapatnya ialah tenaga hidroelektrik. Seperti mana tadi yang cikgu telah bincangkan di atas peta, lokasi ataupun taburan kawasan penjanaan sumber tenaga hidroelektrik. Yang kedua, sumber tenaga suria, yang mana ianya boleh dipasang di bumbung ataupun di bangunan dan di kawasan rumah. Jadi di sini penduduk perlulah menggunakan ataupun membeli satu alat yang dipanggil panel suria yang perlu dipasang di bumbung ataupun di dinding bangunan untuk memerangkap pancaran cahaya matahari dan disimpan di dalam bateri dan boleh dijanakan semula. Yang ketiga, sumber tenaga biomas yang terdapat di Miri, Sarawak.
Dan yang keempat pula ialah sumber tenaga angin yang telah dimajukan di pulau layang-layang di Sabah. Jadi itu adalah antara contoh sumber tenaga alternatif ataupun sumber tenaga pilihan lain yang terdapat di negara kita yang telah pun dimajukan. Okey, para pelajar, kita tengok pula sumber mineral. Jadi di sini sumber mineral ini ialah tergolong dalam sumber tidak boleh baharu. Kerana sumber ini tidak boleh dijanakan semula ataupun tidak boleh dihasilkan semula. Jadi sumber mineral ini merupakan bahan-bahan galian yang terdapat dalam permukaan bumi ataupun dalam lapisan kerak bumi dan telah berwujud berjuta-juta tahun dahulu, yang mana ianya mengambil masa yang amat lama untuk terhasil sumber tersebut, dan ianya merupakan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Iaitu sumber mineral ini ialah satu-satunya sumber semula jadi negara Malaysia yang tidak boleh dibaharui. Yang mana sumber mineral ini pula kita boleh lihat dari segi mineral logam ataupun mineral bukan logam. Okey ya para pelajar, cikgu harap boleh membezakan antara sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Okey, sekarang kita bincangkan pula berkenaan dengan taburan sumber mineral ataupun lokasi sumber mineral yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, berpandukan slide ini. Jadi di sini cikgu bahagikan sumber mineral kepada dua bahagian, iaitu sumber mineral logam dan sumber mineral bukan logam. Antara sumber mineral logam ialah boksit, iaitu yang di Lombong ataupun yang terdapat di Teluk Ramunia di Johor, di Lundu Sematan, Sarawak. Okey, sumber logam emas yang terdapat di Raub, Pahang ataupun di sekitar Kuala Lipis, di Rusila, Terengganu. Okey, sumber logam biji timah iaitu di Lembah Kinta, Perak, di Lembah Kelang, okey, di sekitar Taiping di Perak dan juga di Dengkil, okey. Selain itu terdapat juga di Lembah Langak di Selangor. Okey, mineral logam arang batu pula, mineral bukan logam pula, terdiri daripada gas asli, petroleum dan arang batu, yang mana kebanyakannya di Lombong, di sekitar ataupun di luar pesisiran pantai Terengganu dan juga di luar pesisiran pantai Sarawak. Contohnya di Bidung, di Tangga Barat, dan juga di luar pesisiran pantai di Sabah. Contohnya di St. Joseph, di Up West, di Semarang dan di Tembungo. Jadi taburan sumber mineral itu tadi menunjukkan terdapatnya sumber-sumber utama negara kita yang boleh dijana untuk menghasilkan pendapatan ataupun untuk memberi kemudahan dari segi pembangunan ekonomi negara kita. Okey, kerana apa cikgu kata demikian? Sebabnya bahagian ketiga nanti kita akan bincangkan apakah sumbangan ataupun apakah faedah ataupun apakah kepentingan sumber ini kepada pembangunan ekonomi negara kita. Okey, para pelajar, cikgu harap telah pun dapat mengenal pasti taburan ataupun lokasi kawasan terdapatnya sumber mineral tersebut. Okey. Okey, kita tengok pula berpandukan peta yang mana taburan sumber mineral ini yang kita kategorikan sebagai sumber tidak boleh baharu. Okey, di atas peta ini para pelajar boleh melihat berpandukan petunjuk. Okey, di sini terdapatnya sumber tenaga petroleum, sumber gas asli dan juga arang batu. Okey, didapati di luar pantai Terengganu telah ada kawasan pelombongan yang telah menghasilkan berbilion tong sehari. Okey, kadar pengeluaran petroleum dan gas asli. Begitu juga di luar pantai Sarawak dan di luar pantai Sabah. Jadi sumber-sumber mineral ini dikenal pasti terdapatnya dan boleh menjadi punca kepada pembangunan ekonomi sekitar. Contohnya, sekiranya sumber mineral petroleum di Lombong sekitar Kertih, Terengganu, maka di sini dikenal pasti sebagai kawasan tersebut menyebabkan pembangunan ataupun kemajuan kawasan sekitar, iaitu di sekitar bandar Kertih. Begitu juga di kawasan Miri dan juga di kawasan Bintulu, yang mana ianya banyak memberi kemudahan dari segi perkembangan infrastruktur dan juga pembangunan kawasan sekitar, selain daripada sumbangan dari segi punca pendapatan kepada negara kita Malaysia. Okey, para pelajar, cikgu harap
para pelajar perlulah mengenal pasti dengan jelas ataupun dengan lebih tepat lokasi ataupun taburan kawasan pelombongan petroleum, gas asli dan juga arang batu. Yang mana kebanyakan kawasan taburan petroleum dan gas asli merupakan kawasan yang sama kerana pembentukan sumber tersebut ialah berpunca daripada sisa-sisa organisma laut yang telah mati ataupun yang telah reput dan telah mengambil masa berjuta-juta tahun barulah terjadinya sumber mineral. Okey. Okey, para pelajar, kita tengok pula lokasi mineral mengikut negeri. Okey, di sini para pelajar boleh mengenal pasti taburan sumber mineral mengikut negeri, iaitu contohnya boksit. Boksit tadi telah dikenal pasti di kawasan Teluk Ramonia, Johor. Okey, biji besi di Temangan di Kelantan, kuprum di kawasan Mamut, Sabah, emas di Bau, Sarawak dan juga Raub ataupun sekitar Kuala Lipis, Pahang, wolfram di kawasan Sintuk, Kedah. Okey, arang batu di Si Limpopo, Sabah, merik pila di Sarawak, batu mama kawasan utamanya di sekitar Langkawi ataupun Teluk Ewa, Kedah, batu kapur di kawasan Tasik, Perak, okey, di Rawang di Selangor dan juga di Langkawi di negeri Kedah. Manakala kauling di Lombok di kawasan Air Hitam, Johor dan juga di Bidur, Perak, yang mana kauling ini sesuai dijadikan bahan mentah untuk jadikan pasu ataupun seramik. Okey, biji timah pula banyak di Lombok di kawasan di Lembah Kintan dan juga di Lembah Kelang. Okey, petroleum dan gas asli di luar pantai Terengganu, Sarawak dan Sabah. Okey, di sini cikgu senaraikan lokasi-lokasi mineral tanpa bantuan peta. Jadi para pelajar bolehlah menggunakan kawasan ataupun lokasi ini untuk melabel di atas peta nanti, yang mana boleh membantu para pelajar untuk mengingat ataupun mengenal pasti taburan sumber mineral di negara kita, Malaysia. Okey, para pelajar, taburan pelbagai sumber yang seperti mana cikgu telah jelaskan tadi. Jadi di sini para pelajar boleh kenal pasti dan sesuaikan dengan senarai yang telah pun cikgu bincangkan tadi, iaitu berpandukan petunjuk yang mana terdapatnya kawasan boksit, kawasan biji besi, kawasan emas, wolfram, kuprum, batu mama, fosfat dan arang batu. Okey, macam mana tadi cikgu telah senaraikan. Contohnya kawasan batu mama di sekitar Pulau Langkawi, Kedah. Okey, arang batu di Guaniah ataupun di kawasan Mukah, Balingian dan Merik Pila. Dan juga di Si Limpopo di Sabah. Okey, manakala kuprum di sekitar Mamuk di Sabah. Okey, emas terdapat di kawasan Kuala Lipis di Pahang dan juga di Bau di Sarawak. Jadi para pelajar perlulah menggunakan senarai taburan sumber tadi untuk melabel di atas peta supaya lebih mudah untuk menjawab soalan PT3 kertas 2. Biasanya bagi soalan struktur yang mana para pelajar perlu mengenal pasti dan melabel taburan sumber berpandukan peta negara kita, Malaysia. Okey, sekiranya tadi cikgu telah senaraikan nama-nama lokasi ataupun taburan sumber. Jadi di sini cikgu gunakan gambar sebagai bantuan untuk lebih menjelaskan lagi para pelajar mengenal pasti taburan sumber tadi. Contohnya, galian biji besi di Temangan. Okey, bagaimana rupa galian ataupun mineral biji besi berpadukan gambar tersebut. Okey, Sintuk terdapatnya sumber mineral wolfram. Manakala biji timah terdapatnya di Lembah Kintan, okay, yang mana banyak digunakan dalam sektor-sektor kilang di negara kita. Okey, boksit pula di kawasan Teluk Ramonia di negeri Johor. Manakala emas yang boleh dijadikan barangan perhiasan bagi golongan wanita yang banyak terdapat di Bau, Sarawak. Selain itu terdapatnya di Raub ataupun di sekitar Kuala Lipis di Pahang. Okey, galian ataupun mineral arang batu di atas peta di negeri Sarawak telah dilabel di kawasan Si Limpopo. Okey, manakala kuprum ataupun tembaga di atas peta di negeri Sabah telah dilabel di kawasan Mamut, iaitu kawasan pelombongan utama kuprum yang merupakan bahan untuk menjadikan ataupun membuat wayar pengalir kabel elektrik. Okey. Okey, sekarang para pelajar kita akan bincangkan pula bahagian ketiga
bab ini, iaitu tentang kepentingan penerokaan pelbagai sumber. Okey, peringkat awal tadi cikgu telah terangkan bahawa dalam bab ini kita akan fokuskan 3 bahagian. Itu yang pertama, menyatakan sumber semula jadi. Yang kedua, menjelaskan ataupun mengenal pasti taburan sumber di negara kita, sama ada sumber boleh baharu ataupun sumber tidak boleh baharu. Dan bahagian ketiga ialah menghuraikan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan ekonomi negara kita, Malaysia. Okey, berpandukan paparan ini, para pelajar boleh melihat terdapatnya 5 kepentingan utama akibat penerokaan pelbagai sumber. Antaranya ialah menyediakan bahan mentah. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Yang ketiga, menambahkan pendapatan negara. Yang keempat, menggalakkan kemajuan infrastruktur. Yang kelima, menggalakkan pembukaan kawasan baru. Okey, baiklah para pelajar, kita akan bincangkan kelima-lima kepentingan tersebut. Okey, sekarang kita tengok kepentingan yang pertama dari segi bahan mentah. Okey, sumber hutan. Sumber hutan sesuai jadikan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan perabot. Okey, contohnya meja, kerusi, almari. Okey, sumber hutan selain itu juga boleh diproses menjadi barangan separuh siap. Contohnya kayu gergaji ataupun venet. Bahan ini akan menjadi bahan mentah bagi industri hiliran. Industri hiliran ialah industri yang memproses barangan separuh siap kepada barangan siap. Okay, contohnya menghasilkan barangan pengguna. Itu seperti tadi, perabot ataupun kertas. Yang mana perabot dan kertas ini berpunca daripada sumber hutan. Maka di sini sumber hutan ini bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri hiliran. Okey, itu dari segi kepentingan yang pertama, itu menyediakan bahan mentah. Selain sumber hutan, kita tengok pula bahan mentah dari segi sumber-sumber lain. Okey, berpandukan slide seterusnya, kepentingan sumber sebagai bahan mentah. Okey, selain yang cikgu sebutkan tadi, contohnya pokok bakau. Okey, pokok kayu bakau yang terdapat di kawasan hutan bakau, yang mana banyak di kawasan sekitar negeri Perak, iaitu di kawasan hutan paya bakau, dan dia boleh dijadikan sebagai sumber untuk arang kayu. Okey, daripada daun mengkuang pula, iaitu di kawasan hutan pantai, boleh dijadikan tikar, yang mana kebanyakan penduduk pada zaman dahulu menggunakan sumber ini sebagai bahan asas untuk membuat tikar. Okey, begitu juga dengan kayu balak, contohnya kayu cengal. Boleh dijadikan bahan mentah untuk industri pembinaan. Pembinaan rumah atau pembinaan bangunan untuk pejabat, okay? Ataupun untuk kedai. Okay. Barangan daripada sumber hutan, contohnya rotan ataupun kayu jati juga boleh dijadikan sebagai bahan mentah untuk jadikan kraftangan. Okay. Kita tengok pula bahan mentah dari segi sumber mineral. Okay. Contohnya gas asli. Gas asli sebagai sumber tenaga kepada industri di negara kita Malaysia. Manakala barangan kemas sebagai bahan mentah untuk jadikan barangan perhiasan bagi wanita. Okey, kaulin ataupun tanah liat berwarna putih kekuningan sesuai dijadikan barangan tembikar ataupun pasu. Jadi di sini kaulin bertindak sebagai bahan mentah untuk jadikan tembikar. Manakala boksit boleh dijadikan tin-tin dan juga tin aluminium untuk bekas-bekas air. Okay, ataupun minuman bergas, dan juga sebagai badan kenderaan. Jadi di sini kita boleh bezakan antara sumber hutan sebagai bahan mentah dan juga sumber mineral dari segi bahan mentah kepada kepentingan dalam pembangunan ekonomi kita. Okey, kita baru membincangkan kepentingan yang pertama, itu sebagai bahan mentah. Okey, kita tengok pula kepentingan yang kedua, iaitu dari segi sumber petroleum sebagai bahan mentah. Yang mana pelumbungan petroleum ini tadi boleh dijadikan dalam industri petrokimia, iaitu membuat barangan plastik, membuat cat, pelarut dalam industri tekstil ataupun pakaian, dan juga petroleum ini juga sebagai sumber bahan api fosil. Okay? Selain itu dijadikan bahan untuk mengetar jalan ataupun bitumen jalan, dan juga dijadikan sebagai minyak pelincir. Okey, di sini kita tengok petroleum itu sebagai bahan mentah dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
Okey, berpandukan slide yang seterusnya, kita tengok pula dari segi pendapatan kepada negara kita Malaysia. Bermakna sumber-sumber semula jadi terdapat di negara kita Malaysia, sama ada sumber hutan, sumber air, sumber mineral, boleh menghasilkan ataupun menyumbang kepada pendapatan negara kita. Contohnya bahan-bahan mentah tadi, okey, boleh diekspor ataupun boleh digunakan dalam negara kita sendiri dan boleh dijual ataupun diekspor ke negara lain yang boleh menghasilkan punca pendapatan negara kita. Yang mana kebanyakan hasil daripada pelombongan, contohnya daripada sektor pelombongan petroleum ataupun gas asli yang merupakan sumber pendapatan utama juga negara kita Malaysia. Jadi hasil barangan siap seperti barangan hiliran tadi ataupun industri hiliran tadi juga kita boleh pasarkan pada penduduk tempatan ataupun penduduk di luar negara. Maka di sini ianya turut menyumbang kepada pendapatan negara kita Malaysia. Jadi di sini kita telah lihat kepentingan yang kedua dari segi penerokaan sumber semula jadi di negara kita. Okay, kita tengok pula slide yang seterusnya, yang mana penerokaan sumber ini juga boleh menggalakkan kemajuan infrastruktur ataupun kemudahan asas yang terdapat di negara kita Malaysia. Contohnya dalam penerokaan sumber hutan, kita memerlukan kepada sistem pengangkutan dan juga perhubungan. Maka di sini pihak kerajaan akan menyediakan sistem pengangkutan yang lebih cepat, okay, untuk membawa buruh, untuk membawa jentera ataupun untuk membawa bahan mentah ke tempat pasaran ataupun ke pelabuhan. Maka secara tidak langsung, kemudahan dari segi jaringan pengangkutan perlulah ditambah baik supaya lebih cepat, lebih moden dan lebih canggih, dan juga boleh menjimatkan masa dalam urusan pengangkutan barangan tersebut. Okay, selain itu juga dalam sektor pelombongan ataupun dalam penerokaan sumber mineral, sistem pengangkutan dan perhubungan pun amat perlu. Yang mana perlunya membawa hasil tersebut ke kilang untuk diproses dan juga ke pelabuhan untuk dipasarkan ataupun untuk diekspor. Jadi di sini dengan adanya penerokaan sumber-sumber semula jadi, maka secara tak langsungnya boleh menggalakkan kemajuan kemudahan infrastruktur dalam negara kita Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok pula kepentingan dari segi menggalakkan pembukaan kawasan baru. Okey, contohnya sumber hutan. Sumber hutan yang mana sekiranya telah pun ditebang, dijadikan kawasan pembalakan dan juga dibangunkan sebagai kawasan perda. Okey, kawasan Kejora dan kawasan Dara yang mana ini merupakan kawasan tanah rancangan. Okey, jadi penubuhan perda ini yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan membantu penduduk di kawasan luar bandar yang tidak memiliki tanah dan juga mempunyai bilangan anak yang ramai. Maka di sini kepentingan sumber hutan tadi telah menyebabkan pembukaan kawasan baru. Contohnya dari segi kemudahan infrastruktur setelah adanya bekalan air, elektrik, jalan raya yang telah pun disediakan, maka secara tak langsung kawasan sekitar akan turut maju ataupun membangun. Kerana pembangunan infrastruktur setempat boleh menyebabkan penduduk semakin bertambah ataupun semakin padat di kawasan sekitar. Maka ini akan menyebabkan kawasan tersebut semakin maju dan membangun. Contohnya Bintulu, kawasan Pelombongan dan juga Kertih. Jadi sekitar Bintulu dan Kertih, kalau kita bandingkan zaman dahulu dan sekarang, telah pun banyak berubah. Yang mana dengan adanya penerokaan sumber mineral tersebut, kawasan sekitar tersebut telah pun berkembang maju. Yang mana kebanyakan penduduknya telah menceburi pekerjaan dari segi perniagaan. Okay? Penyediaan kemudahan penginapan seperti hotel, okay? Dan juga terlibat dalam perniagaan kecil-kecilan. Ataupun sekitar kawasan tersebut telah berubah corak ataupun berubah cara hidup daripada zaman sebelumnya sebagai nelayan kepada pekerjaan sebagai di kawasan pelantar minyak, okay, kawasan perniagaan. Maka di sini akan mengakibatkan kawasan sekitar semakin maju dan membangun. Jadi itu terhasil daripada penerokaan sumber semula jadi di Malaysia. Okey, para pelajar, kita tengok pula kepentingan
kita tengok pula contoh soalan yang berkaitan dengan bab 6 ini, yang mana antaranya di sini cikgu telah sediakan dari segi tahap penguasaan pertama dan kedua, iaitu para pelajar boleh mengingat kembali apakah hasil pembelajaran kita yang paling utama tadi, iaitu menamakan ataupun menyatakan apakah sumber semula jadi yang terdapat di negara kita Malaysia. Jadi di sini cikgu telah bahagikan kepada dua jenis, iaitu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Jadi para pelajar perlulah menyenaraikan jenis-jenis sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Antara contohnya sumber boleh baharu ialah sumber air, sumber tenaga solar, sumber tenaga angin dan sumber hutan. Okey, sumber tidak boleh baharu ialah sumber dari segi gas asli, arang batu ataupun petroleum. Okey, itu antara contoh soalan pertama. Kita tengok pula contoh soalan yang berikutnya yang berkaitan dengan tajuk ini. Okey, para pelajar, berpadukan soalan bahagian kedua ini, iaitu yang mana para pelajar perlu melabel ataupun mengenal pasti taburan sumber mineral di atas peta negara kita Malaysia. Jadi di sini cikgu telah sediakan ruangan untuk pelajar tulis apakah maksud yang berpandukan petunjuk. Contohnya di Lembah Kintar terdapat huruf B. Apakah sumber yang terdapat di kawasan tersebut? Di Lembah Kelang juga terdapat huruf B. Di Seremban, manakala di Raub, okey, berpetunjuk huruf I, Teluk Ramunia, okey, B dan juga di Mamut. Jadi di sini untuk menjawab soalan struktur sebegini, maka para pelajar perlulah mengenal pasti. Contohnya di Lembah Kintar ialah terdapatnya biji timah. Maka di ruangan petunjuk itu, para pelajar perlulah menulis apakah maksud perkataan berpandukan huruf tersebut. Di Lembah Kelang, di Seremban, okey, begitu juga dengan kawasan biji timah. Manakala di Raub terdapatnya sumber mineral emas, di Teluk Ramunia terdapatnya boksit. Okey, di Mamut Sabah pula terdapatnya kuprum. Okey, jadi di sini cikgu telah kongsikan dua contoh soalan PT3 berpandukan hasil pembelajaran yang pertama dan yang kedua, yang mana para pelajar perlu menamakan sumber semula jadi, dan yang keduanya mengenal pasti taburan mineral logam utama di Malaysia. Jadi cikgu harap selepas ini para pelajar bolehlah mengenal pasti apakah pula kepentingan ataupun kebaikan penerakaan sumber semula jadi di negara kita Malaysia. Jadi setakat ini saja dulu para pelajar. Cikgu harap para pelajar boleh menjawab soalan PT3 berkaitan dengan bab 6, itu taburan sumber semula jadi dan kepentingannya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Okey, salam daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.